Kisah yang berikut adalah perbincangan yang sangat menarik di antara beberapa orang sahabat yang ingin untuk memahami lebih mendalam tentang kepercayaan mereka. Saya dengar bahawa Alkitab telah diubah dan dicemari. Tunggu dulu. Pertama, Al-Quran dengan keras menyatakan bahawa Alkitab adalah firman Allah dan bahawa tidak ada manusia yang boleh mengubah firman Allah. Dan Alkitab sendiri memberi kesaksian bahawa pewahyuan ilahinya mengisahkan bahawa ia sememangnya firman Allah yang telah dinyatakan secara bertulis. Jika ada orang yang mengatakan Alkitab telah diubah dan dicemari, mereka sepatutnya memberi bukti yang cukup dan jawapan yang memuaskan kepada soalan-soalan berikut. Bila dan mengapa pencemaran terjadi? Siapa yang telah mengubahnya? Dan di manakah Alkitab yang asal? Kitab suci Al-Quran pada surah 5 ayat 47, dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Dan kitab suci Al-Quran surah 6 ayat 34, tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimah-kalimah janji-janji Allah, dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian daripada berita rasul-rasul itu. Saya dengar bahawa orang Kristian mempunyai banyak versi Alkitab. Versi-versi Alkitab ini bukannya teks-teks yang berbeza, tetapi terjemahan-terjemahan yang berbeza berdasarkan dokumen-dokumen asal yang sama. Alkitab sememangnya telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Banyak kali terjemahan-terjemahan yang baru wujud hari ini kerana semua bahasa mengalami perubahan mengikut masa. Walaupun begitu, maksud teks dan mesejnya tidak pernah diubah sama sekali. Tetapi Allah tidak ada anak. Saya setuju dengan anda bahawa Allah tidak mempunyai perhubungan fizikal dengan Maryam, sehingga mengakibatkan seorang anak dilahirkan. Perkataan anak dalam konteks ini merujuk kepada perhubungan unik antara Allah dan Isa Al-Masih, iaitu satu perhubungan mirip perhubungan antara seorang bapa dan seorang anak. Isa begitu rapat dengan Allah sebagaimana hubungan antara seorang anak dengan bapanya. Ramai orang menggunakan bahasa bunga untuk menggambarkan satu perhubungan yang istimewa. Contohnya, perkataan Arab untuk seorang perantau ialah anak jalan. Walaupun begitu, contoh-contoh ini hanya petunjuk untuk membantu kita memahami Allah. Kerana manusia tidak dapat memahami sepenuhnya siapa Allah, kerana Allah itu Ruh. Tetapi Isa tidak mungkin Allah. Isa adalah satu-satunya manusia yang pernah hidup di dunia tanpa dosa. Isa sememangnya Allah bersama kita. Lebih-lebih lagi apabila dia mengisytiharkan bahawa dia dan Bapa adalah satu. Isa sebagai manusia ialah penjelmaan fizikal Allah di dunia ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika dia mahu menjelma di dunia ini dengan cara sedemikian dan pada masa yang sama masih lagi memerintah alam semesta ini, siapa yang boleh menghalangnya? Orang Kristian sememangnya monoteis, percaya dalam satu Allah seperti mana diajar dalam Alkitab. Saya dengar bahawa Isa tidak disalibkan. Ada bukti-bukti jelas tentang penyaliban Isa Al-Masih. Nombor 1, ia telah dinubuatkan oleh Nabi-Nabi dalam Perjanjian Lama. Nombor 2, Isa sering menceritakan tentang kematiannya yang akan berlaku dengan tepat dan terperinci. Nombor 3, saksi-saksi peristiwa itu, para rasul, memberi kesaksian tentang penyaliban Isa. Nombor 4, ahli-ahli sejarah menulis mengenainya. Dan nombor 5, kesaksian mereka yang mengalami perubahan dalam hidup mereka. Saya dengar bahawa Isa adalah Nabi kepada Bani Israel, manakala Muhammad adalah Nabi bagi manusia sejagat. Semasa pelayanannya, Isa meluangkan banyak masa untuk mengajar murid-muridnya, menyediakan mereka untuk tugas membawa Injil kepada seluruh umat manusia.
Walaupun begitu, ada masanya Isa mengajar orang lain yang sedia mendengar. Pada penghujung misinya di dunia, dia memberi amanat agung kepada murid-muridnya dan memerintahkan mereka ke seluruh dunia dan mengkhabarkan Injil kepada semua ciptaan. Ini menunjukkan bahawa mesej Isa ditujukan kepada semua manusia di dunia. Harus juga diperhatikan bahawa Kitab Suci Al-Quran juga mengesahkan kesejagatan Isa. Dalam Kitab Suci Al-Quran pada surah 21 ayat 91, "Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam." Tetapi hanya ada satu Allah, bukannya tiga seperti mana dalam Trinity. Orang Kristian sememangnya percaya bahawa hanya ada satu Allah. Alkitab menerangkan bahawa Allah dalam tiga personaliti, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita ada banyak contoh dari alam semula jadi di mana kita boleh melihat tiga dalam satu, iaitu tiga boleh berada dalam satu. Contohnya, matahari terdiri daripada jasad, aba dan cahaya, manakala air pula boleh berada dalam tiga bentuk, iaitu uap, air biasa dan air batu. Ajaran Alkitabiah tentang Trinity membantu kita untuk memahami Allah dengan lebih baik. Allah mahu menyatakan dirinya. Itulah satu dari sebabnya dia datang ke dunia dalam bentuk Isa Al-Masih. Saya dengar bahawa Injil Barnabas ialah Injil yang tulen. Ramai pakar yang telah mengkaji Injil ini mendapati buku ini telah dihasilkan berasingan daripada Alkitab. Ia juga ditulis beberapa kurun sesudah keempat Injil yang lain ditulis. Di banyak tempat, tulisan-tulisannya bercanggah dengan Alkitab dan juga Al-Quran. Contohnya, Isa mengambil peranan sebagai penyedia kedatangan Al-Masih dan Muhammad pula dinamakan Al-Masih. Ada juga beberapa kesilapan geografikal dan sejarah yang membuktikan bahawa penulis buku ini tidak mempunyai pengalaman peribadi tentang situasi yang sebenar. Saya dengar bahawa Muhammad telah dinubuatkan dalam Alkitab. Petikan-petikan yang biasanya dipakai tidak merujuk kepada Muhammad, dan ini jelas kelihatan sesudah kajian terperinci dibuat atas teks-teks tersebut. Petikan dalam Perjanjian Lama menunjukkan bahawa Isa Al-Masih sebagai Nabi yang akan datang. Nabi itu akan seperti Musa, seorang Nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Isa Al-Masih adalah seperti Musa kerana dia memberi kita perjanjian yang baru, kenal Allah muka ke muka dan melakukan berbagai tanda ajaib dan mukjizat. Petikan-petikan dari perjanjian baru yang sering dipakai bercakap secara jelas tentang Roh Kudus dan bukannya Muhammad. Sebagai contoh, apabila Isa berkata, "Dan dia akan berada di dalam kamu," dia merujuk kepada Roh Kudus. Kerana bagaimana boleh Muhammad, seorang manusia biasa, hidup di dalam pengikut-pengikut Isa? Tetapi cara untuk masuk Firdaus ialah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Firdaus atau syurga ialah tempat suci yang sempurna. Seorang manusia mesti 100% sempurna untuk layak masuk ke dalamnya. Walaupun anda cuba dengan sedaya upaya dengan melakukan segala perbuatan baik, anda tidak akan dapat mencapai standard Allah serta bebas sepenuhnya daripada dosa. Allah tahu ini dan dia menawarkan kepada anda penyucian sepenuhnya melalui pengorbanan Isa Al-Masih. Isa menjadi pengganti dengan membayar untuk dosa-dosa anda. Jika anda menerima tawaran ini, anda pasti ada tempat di syurga. Selepas itu anda akan bersyukur dan kerana terhutang budi kepada Allah, anda akan melakukan segala perbuatan baik. Injil buku Yohanes bab 3 ayat 36,
Sesiapa yang percaya kepada Isa Al-Masih beroleh hidup sejati dan kekal, tetapi sesiapa yang tidak taat kepada Isa Al-Masih tidak akan beroleh hidup itu. Dia akan dihukum oleh Allah buat selama-lamanya. Yang berikut adalah suatu hal yang menarik daripada kitab-kitab suci. Alkitab dan Quran juga bersetuju, iaitu semua manusia termasuk Nabi-Nabi juga berdosa. Ibrahim berdosa mengikut kitab Taurat, buku Kejadian bab 12 ayat 9 hingga 20 dan kitab suci Al-Quran surah 26 ayat 82. Musa berdosa, Taurat, Keluaran bab 2 ayat 12 dan Al-Quran surah 28 ayat 15 hingga 16. Yunus berdosa, Taurat, Yunus bab 1 ayat 1 hingga 12, Al-Quran surah 37 ayat 142. Daud berdosa, Taurat, 2 Samuel bab 11 ayat 1 hingga 27 dan Al-Quran surah 38 ayat 24 hingga 25. Dalam kitab suci Al-Quran, Nabi Muhammad juga disuruh minta ampun bagi dosa-dosanya. Lihat kitab suci Al-Quran pada surah 47 ayat 19 dan kitab suci Al-Quran surah 48 ayat 1 hingga 2. Hanya seorang yang tidak berdosa, iaitu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih tidak berdosa. Mengikut Injil 2 Korintus bab 5 ayat 21. Dia tidak pernah berdosa. Injil 1 Petrus bab 2 ayat 22. Isa Al-Masih tidak berbuat dosa. Injil Ibrani bab 4 ayat 15. Dia yang suci. Kitab suci Al-Quran surah 19 ayat 19. Ayat-ayat Quran dalam bahasa Malaysia tadi dipetik dari terjemahan yang dilakukan di Kompleks Percetakan Al-Quranul Karim kepunyaan Raja Fahd di bawah pengawasan Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Arab Saudi tahun 1418 Hijriah. Berbahagialah orang yang sedar bahawa mereka memerlukan Allah. Merekalah yang menikmati pemerintahan Allah. Berbahagialah orang yang bersedih hati. Allah akan menghiburkan mereka. Berbahagialah orang yang rendah hati. Mereka akan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Berbahagialah orang yang betul-betul mahu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Allah juga akan mengasihani mereka. Berbahagialah orang yang murni hati. Mereka akan mengenal Allah. Berbahagialah orang yang membawa kedamaian antara manusia. Allah akan menyebut mereka anak-anaknya. Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan kerana melakukan kehendak Allah. Merekalah yang menikmati pemerintahan Allah. Berbahagialah kamu apabila orang menghina, menganiaya dan memfitnah kamu kerana kamu pengikutku. Nabi-Nabi zaman dahulu juga dianiaya seperti itu. Bersukacitalah dan bergembiralah kerana Allah sudah menyediakan pahala yang besar di syurga untuk kamu. Bacaan tadi dipetik dari kitab Injil, buku Matius bab 5 ayat 3 hingga 12.